Nisa binti Hanafi daripada kelas DPIH 1C. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan arak. Alkohol yang dikenali sebagai arak ni berasal daripada kalimah bahasa Arab, iaitu alkohol yang bermaksud intipati. Ia merupakan sejenis cecair yang amat mudah terbakar dan memabukkan. Dan selalunya ia terdapat di dalam minuman keras lah, seperti arak. Jadi manakala dalam ilmu kimia, alkohol ni diartikan sebagai sebatian organik, iaitu hidrokarbon yang mempunyai kumpulan fungsi OH. Alkohol ni dia mempunyai kepentingan tersendiri, seperti dalam yang mempunyai kepentingan sendiri lah dalam dalam pelbagai industri. Malah ia merupakan sebatian yang amat penting di dalam pemprosesan atau penghasilan sesuatu produk, seperti ubat-ubatan, kosmetik, makanan, minyak wangi dan sebagainya lagi lah. Namun hukum pembuatan ini dia berubah apabila ilah sesuatu perkara itu berubah, dan faktor-faktor luaran itu juga berubah. Isu alkohol ni merupakan isu yang sering dibincangkan di peringkat Malaysia sendiri ataupun di peringkat antarabangsa. Dan apabila perkara tersebut dibincangkan, kebanyakan pembincang mengatakan bahawa penggunaan alkohol adalah haram. Apabila bercakap tentang alkohol ni, sudah pasti terbitlah di dalam minda kita sendiri, kita secara sebagai pengguna akan terbit bahawa kita menganggap alkohol itu adalah haram. Walhal tak semua alkohol haram. Ini kerana mereka yang mentaskan alkohol itu sebagai al-khamar, sedangkan ia mempunyai maknanya tersendiri. Namun segelintir golongan mempunyai pemahaman yang mendalam dalam isu ini dan mengatakan bahawa penggunaan alkohol ini adalah harus. Jadi penggunaan alkohol ia bergantung daripada penggunaan alkohol itu bergantung kepada seberapa banyak alkohol itu digunakan dan tujuannya untuk membuat apa. Begitulah. Jadi tetapi kalau alkohol ini digunakan di dalam arak, seperti yang kita ketahui, arak secara umumnya adalah haram di sisi Islam. Jadi penggunaan alkohol di dalam arak itu adalah haram. Assalamualaikum, nama saya Nik Nurainadia binti Nik Muhammad Zulkifli. Nombor matrik saya adalah DPH 202025-374. Saya akan menerangkan tentang isu arak tanpa alkohol. Baru-baru ini negara kita digemparkan dengan satu pengeluaran produk, iaitu produk minuman arak tanpa alkohol dari syarikat yang ternama. Paling digemparkan adalah apabila mereka mempromosikan produk tersebut dengan giat, pihak berkenaan telah menggunakan tagline, iaitu Now You Can yang dapat mengelirukan segelintir masyarakat di Malaysia. Dengan meletakkan tagline Now You Can, dan dia meletakkan tagline tersebut berhampiran dengan produk-produk yang halal, menyebabkan ramai pengguna atau pembeli merasakan produk tersebut adalah halal. Dan namun demikian, setelah pelbagai pihak membantah dan mempertikaikan cara promosi produk tersebut, kemudian pada 13 Julai 2019, syarikat tersebut telah memberitahu kepada media dan menjelaskan bahawa produk yang mereka keluarkan itu adalah non-halal dan dikhususkan kepada orang bukan Islam sahaja. Kemudian menteri daripada Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Dr.
Zahid Yusof telah menegaskan bahawa pengeluaran produk tersebut adalah tidak wajar dan amat mengelirukan para pembeli atau pengguna. Hal ini kerana proses penghasilannya termasuklah penyulingan air dan proses pembuatan tu dihasilkan dalam kerangka penghasilan arak. Justru beliau menasihati agar semua umat Islam tidak membeli dan tidak menggunakan produk tersebut. Okey, kami mengambil isu ini kerana kami ingin menerangkan atau menjelaskan tentang arak tanpa alkohol ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiuddin bin Hambali daripada kelas DP 1C. Subjek saya asas dan halal haram, diberikan tajuk pengharaman arak. Jumhur ulama bersepakat tentang pengharaman meminum arak, sama ada sedikit atau banyak. Ini kerana sifatnya yang memabukkan dan menyebabkan hilang ingatan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kurungan, lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah 5/15. Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, pemujaan untuk berhala dan bertilik nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu berjaya. Selain itu, mengikut mazhab Imam Syafi'i, arak serta minuman yang memabukkan adalah najis. Ini jelas dalam ayat yang di atas. Perkataan rijzun memberi makna dari segi bahasa kotor atau najis. Dalam kurungan, lihat Al-Fiqh Manhaj ala Mazhab Imam Syafi'i 3/78. Qauluhu ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Maisara binti Abdul Muttalib dari kelas DP 1C. Saya akan menerangkan tentang hukum Muzakarah Hal Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang membincangkan isu alkohol dalam makanan, minuman, pewangi, ubat-ubatan pada 14 hingga 16 Julai 2011 telah mereka bersetuju bahawa semua minuman arak mengandungi alkohol, walaupun alkohol itu bukan semua daripada arak. Maka alkohol yang diperoleh dari proses pembuatan arak itu hukumnya adalah haram dan najis. Semua minuman arak mengandungi alkohol, walaupun alkohol tu bukan semua yang ada arak. Maka alkohol yang diperolehi dan diperolehi dari proses pembuatan arak itu, maka hukumnya adalah haram dan najis. Dan yang kedua pula, manakala alkohol yang diperolehi bukan melalui proses pembuatan arak, hukum dia tidak najis pun, tetapi ia haram dan tidak boleh minum dalam bentuk aslinya kerana ia adalah racun dan boleh membunuh. Dan mereka juga bersetuju bahawa makanan dan minuman yang mengandungi bahan perisa ataupun pewarna yang mengandungi alkohol, untuk tujuan dia nak stabilkan adalah boleh.
digunakan sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan dari proses yang proses pembuatan arak lah, dan kuantiti alkohol tu pun dalam produk akhir dalam produk akhir itu adalah tidak memabukkan dan kadar alkohol dia tidak melebihi 0.5%. Imam Al-Nawawi juga mengatakan wajib dikenakan hukuman takzir orang yang mengadakan majlis seperti gaya majlis minum arak. Macam contoh seperti macam orang edarkan cawan arak tu, lepas tu diorang tuang air arak, diorang lagakan antara satu sama lain sebelum minum. So kat sini Imam Al-Nawawi ni dia kata wajib lah dikenakan hukuman takzir ke atas mereka. Demikian juga disebut oleh Al-Rahibani dalam mazhab Hambali bahawa diharamkan menyerupai golongan peminum arak. Walaupun air itu adalah halal dan ianya bukan arak, walaupun air itu halal, tapi diorang menyerupai golongan peminum arak itu. Jadi ia diharamkan. Seperti mereka saling mengucapkan perkataan-perkataan yang biasa diucapkan oleh peminum arak seperti cheers. Jadi hukumnya adalah haram. Walaupun air tersebut halal kerana majlis yang mereka buat tu ialah menyerupai majlis peminum arak. Okey, macam arak tanpa alkohol dia pula, hukum dia haram sebab cara perbuatan dia sebenarnya. Macam dalam riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW melaknat 10 orang yang berkaitan dengan arak, yang memerah, yang minum, yang dibawa kepadanya menuangkan arak, menjual sebab menghasilkan jualan arak dan membeli dan dijual untuknya. Jadi arak tanpa alkohol ni dia tergolong dalam apa yang Rasulullah SAW laknat dia 10 orang tu lah. Macam dia arak tanpa alkohol, dia memang tak ada alkohol dan dia memang tak memabukkan, tapi cara pembuatan dia seperti arak. Jadi ia adalah hukumnya haram. Okey, lagi-lagi orang yang orang yang ragu-ragu. Lagi-lagi orang yang ragu-ragu terhadap minuman arak tanpa alkohol. Macam kita confirm kita orang akan ragu-ragu. Serius lah, boleh minum semua. Okey, bila dah ragu-ragu pap jatuh, benda tu haram. Kalau bukan miss macam kita dah ragu-ragu benda tu, so dia memang kita dah syubhah kepada tu. So bila syubhah, dia jadi kalau boleh jangan minum. Jadi hukum arak tanpa alkohol ni sebenarnya tak boleh diminum tau. Bagi hukuman pula, minuman keras atau dikenali sebagai arak adalah mempunyai pengaruh negatif kepada akal fikiran manusia yang boleh menyebabkan peminum itu lupa diri. Okey. Arak, sesiapa yang minum adalah termasuk salah satu perbuatan daripada syaitan yang dikatakan berdosa besar dan sangat terkutuk. Kerana itulah Islam telah menegaskan kepada umat Islam tentang haram untuk meminum arak. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan undi nasib adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh kerana itu, jauhilah dia. Moga-moga kamu mendapat kemenangan. Syaitan hanya bermaksud untuk mendapatkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan judi dapat menghalang, dan arak dan judi dapat menghalang kamu untuk mengingati Allah SWT dan sembahyang. Apakah kamu tidak mahu berhenti? Ini dalam
firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam kanun jenayah syariah, seseorang yang telah meminum arak atau sebarang minuman yang dapat memabukkan, sama ada dia mabuk atau tidak mabuk, dia wajib dikenakan hukuman, iaitu sebatan. Sebatan tidak melebihi 80 dan tidak kurang 40 sebatan. Hukuman ini berdalilkan daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib yang bermaksud Rasulullah SAW telah menyebat orang yang meminum arak sebanyak 40 kali sebatan, dan Sayyidina Abu Bakar telah menyebat sebanyak 40 kali sebatan, dan terakhir sekali Sayyidina Umar telah menyebat sebanyak 80 kali sebatan ke atas peminum. Semua adalah daripada sunnah Rasulullah SAW, dan inilah yang kamu suka. Ini adalah riwayat daripada Rasulullah lah kepada Abi Talib. Sekian daripada saya, Nurhanaida binti Muhammad Zulkifli. Okey, seterusnya saya akan membicarakan tentang cadangan cara penyelesaian isu arak berdasarkan prinsip halal dan haram yang dibuat oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi, kami mengambil 5 prinsip, iaitu yang pertama, niat adalah asas kepada sesuatu perbuatan dan Allah menilai amalan hambanya ini berdasarkan niat yang ikhlas bagi mendapat keredaan Allah. Okey. Jadi, seperti yang kita ketahui, di dalam arak ini terdapat alkohol. Jadi niat alkohol itu digunakan adalah untuk membuat arak adalah haram. Jadi secara umumnya perbuatan itu salah dan adalah haram. Yang kedua, kami mengambil apa sahaja yang membawa kepada haram adalah haram. Jadi seperti kita ketahui, arak adalah haram. Jadi alkohol yang sebenarnya hukum alkohol itu adalah harus, tapi digunakan untuk membuat arak yang haram, maka hukumnya adalah haram. Yang ketiga, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah. Kita sebagai manusia tidak mempunyai hak untuk menentukan sesuatu itu halal maupun haram. Itu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ianya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu perkara tersebut. Seterusnya, kami mengambil prinsip mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Okey. Kita dah tahu yang hak milik menentukan yang halal dan haram ini adalah Allah. Jadi kita tidak berhak untuk mengubah sesuatu yang haram itu menjadi kepada halal ataupun yang halal itu menjadi kepada haram, kerana itu adalah salah dan tidak menepati syariat Islam lah. Dan prinsip terakhir yang kami ambil ialah membuat helah terhadap sesuatu yang haram, maka hukumnya adalah haram. Kita membuat helah kepada sesuatu yang haram untuk menghalalkan sesuatu tersebut. Untuk menghalalkan seperti arak, kita membuat helah supaya arak itu halal. Jadi maka hukumnya adalah haram di sisi Islam terutamanya. Maka prinsip Yusuf Al-Qaradawi ini kita kena gunakan untuk mencapai sesuatu perkara yang diinginkan di dalam Islam. Kesimpulannya, Allah Ta'ala mengharamkan arak disejajarkan dengan judi, penyembah berhala dan bertundung nasib kerana ia merupakan dosa besar yang dikutuk oleh Allah dan amat kotor dan hina. Menjauhi meminum minuman keras adalah kunci keselamatan diri, agama
masyarakat dan seluruh kehidupan. Sebaliknya, melakukan perbuatan ini bererti kerugian, kemelaratan dan punca permusuhan dan kebencian. Oleh itu, cara yang paling tepat untuk menghilangkan ketagihan meminum minuman keras ini ialah dengan cara mempertebalkan iman, berlaku sabar dan menjalankan ibadah sembahyang, kerana sembahyang adalah tiang agama dalam mengingati Allah Ta'ala. Maka apa yang nyata bahawa minuman keras iaitu arak adalah penyakit, bukannya ubat. Dari itu, jauhilah supaya kita beroleh keamanan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian daripada saya. Terima kasih.